Baiklah saudara, kita ke perkembangan banjir. Jumlah penduduk terjejas banjir di Kelantan, Pahang dan Perak terus mencatat peningkatan pagi ini. Di Kelantan, setakat 8 pagi tadi jumlah penduduk terjejas banjir meningkat kepada 151,072 berbanding 126,396 orang semalam. Kota Baru mencatat jumlah mangsa pemindahan tertinggi iaitu 44,081 orang, diikuti Tumpat 30,569, Pasir Mas 23,568, Kuala Krai 23,500, Gua Musang 17,327, Machang 8,289, Tanah Merah 3,546 orang dan Pasir Putih 192 orang. Dan beberapa sungai di negeri ini seperti Sungai Kelantan di Kota Baru dan Kuala Krai pula menunjukkan trend penurunan, manakala Sungai Golok di Rantau Panjang pula masih mendata. Walaupun masih berada pada paras bahaya, di Pahang pula jumlah penduduk terjejas banjir terus menunjukkan penurunan kepada 33,225 orang daripada 8,379 keluarga. Beberapa individu diminta untuk tampil memberi keterangan tentang penyebaran berita palsu mengenai banjir yang sedang melanda beberapa negeri. Menurut agensi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Datuk Muhammad Syaril Tarmizi, pihaknya sedang menyiasat penyebaran berita palsu tentang keruntuhan pusat pemindahan sekolah Manik Urai. Beberapa individu telah dikenal pasti dan mereka diminta untuk tampil ke hadapan bagi membantu siasatan. Berikut maklumat mengenai individu berkenaan dan mereka diminta tampil membantu siasatan. Dan saudara, untuk mengetahui keadaan cuaca sepanjang hari ini dan amaran berkaitan, kita terus saja bersama Jabatan Meteorologi bersama pegawainya di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan ramalan cuaca pada pagi ini dengan melihat amaran hujan lebat peringkat merah yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia yang lebih tertumpu di bahagian pantai timur Semenanjung seperti dari daerah Dungun di negeri Terengganu sehinggalah ke daerah Mersing di negeri Johor, dan amaran hujan lebat peringkat jingga turut dikeluarkan dari daerah Hulu Terengganu di negeri Terengganu sehinggalah ke daerah Kota Tinggi di negeri Johor, manakala nasihat hujan lebat peringkat kuning juga dikeluarkan dari negeri Perlis sehinggalah ke daerah Johor Bahru di negeri Johor. Keadaan hujan sekejap-sekejap kadangkala sederhana lebat ini dijangkakan akan berterusan sehingga hari Rabu iaitu 31 Disember 2014. Manakala untuk negeri Sabah pula, amaran hujan lebat peringkat jingga turut dikeluarkan terutamanya di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Lahad Datu. Manakala untuk negeri Sarawak pula, amaran hujan lebat peringkat jingga dikeluarkan di hampir ke semua bahagian kecuali bahagian Kapit, dan keadaan hujan sekejap kadangkala sederhana lebat ini juga dijangkakan akan berterusan sehingga hari Rabu iaitu 31 Disember 2014. Manakala amaran angin kencang dan laut bergelora kategori ketiga turut dikeluarkan oleh Met Malaysia bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda merah, dan juga amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dikeluarkan bagi kawasan perairan Sulu, dan amaran ini dijangkakan akan berterusan sehingga hari Rabu iaitu 31 Disember 2014 dan adalah berbahaya bagi sebarang aktiviti pantai, perkapalan dan juga pekerja-pekerja di pelantar minyak. Untuk melihat keadaan cuaca semasa, kita beralih pula kepada paparan imej gemar radar di Semenanjung. Pada ketika ini, hujan berserta ribut petir kelihatan kini sedang berlaku terutamanya di bahagian pantai timur seperti di negeri Terengganu dan juga Pahang, manakala hujan di satu dua tempat juga kelihatan kini sedang berlaku dan lebih tertumpu di bahagian utara Semenanjung seperti negeri Kedah dan juga di utara negeri Perak. Manakala menjelang petang nanti pula dijangkakan hujan masih lagi berterusan berlaku di kawasan pantai timur Semenanjung, begitu juga di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. Manakala menjelang malam pula dijangkakan tidak banyak berubah
keadaan cuaca di bahagian pantai timur dan juga di bahagian pedalaman Semenanjung, dan dijangkakan juga menjelang malam nanti hujan boleh berlaku di kawasan pantai barat Semenanjung. Manakala untuk negeri Sabah pula, pada ketika ini tiada hujan untuk kesemua bahagian termasuk wilayah Persekutuan Labuan, namun hujan di satu dua tempat kelihatan kini sedang berlaku di negeri Sarawak dan lebih tertumpu di kawasan pesisiran pantai dan juga di kawasan perairan negeri Sarawak. Menjelang petang pula, hujan dijangkakan boleh berlaku terutamanya di bahagian Kudat, Sandakan dan juga Lahad Datu di negeri Sabah. Manakala untuk negeri Sarawak pula, hujan dijangkakan boleh berlaku dan lebih tertumpu di kawasan pantai dan juga sedikit di kawasan pedalaman negeri Sarawak. Dan menjelang malam nanti pula, dijangkakan keadaan cuaca tidak banyak berubah untuk negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Sekian sahaja ramalan cuaca pada pagi ini. Kita kembali semula ke Angkasa Puri. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Beralih ke perkembangan di Perak, bilangan penduduk terjejas banjir di negeri itu mencatat sedikit peningkatan pagi ini menyebabkan beberapa pusat pemindahan banjir baru dibuka di daerah Perak Tengah dan paras air sungai juga dilaporkan meningkat berikutan hujan yang berterusan sejak petang semalam. Kita terus saja bersama wartawan di sana, Nur Ain Abu Bakar di Sekolah Kebangsaan Sayung, Kuala Kangsar. Silakan Nur Ain. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Ketika ini kru skuad Alpha RTM masih lagi berada di salah satu pusat pemindahan SK Sayung yang menempatkan penduduk terjejas banjir di daerah Kuala Kangsar ini. Dan untuk makluman, setakat ini jumlah penduduk yang terjejas banjir dipindahkan di negeri Perak melibatkan daerah Hulu Perak, Perak Tengah, Kerian dan Kuala Kangsar seramai 7,783 penduduk di 54 pusat pemindahan. Dan daerah Perak Tengah masih lagi mencatatkan jumlah pemindahan tertinggi iaitu seramai 4,224 penduduk melibatkan 1,141 keluarga di 20 pusat pemindahan. Dan semalam sahaja 3 pusat pemindahan baru turut dibuka di daerah tersebut masing-masing di MRSM Pasir Salak, Pusat Latihan UiTM dan Sekolah Kebangsaan Datuk Yahaya Suban. Dan untuk perkembangan di pusat pemindahan di SK Sayung ini, seramai 538 penduduk dipindahkan melibatkan 118 keluarga. Dan untuk makluman keadaan ketika ini, cuaca masih lagi hujan di kebanyakan tempat di negeri ini sejak dari semalam dan menyebabkan aras air di beberapa sungai di negeri ini berada dalam tren menaik. Dan sementara itu ketika ini kalau anda dapat lihat di belakang saya ini, suasana sedang sibuk, sedang menyediakan makanan tengah hari untuk penduduk-penduduk terlibat. Turut dibantu oleh para petugas daripada rela sendiri. Dan ketika ini turut bersama saya penolong pegawai rela daerah Kuala Kangsar, penguasa rela Razwan Ramli. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Ain. Okey. Tuan, boleh tak Tuan berkongsi cerita sikit mengenai fungsi dan peranan yang dimainkan oleh pihak rela sendiri, terutama yang melibatkan kes-kes yang melibatkan bencana ni Tuan. Boleh cerita sikit? Okey, terima kasih Ain. Pertama sekali izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya penguasa rela Razwan bin Ramli, penolong pegawai rela daerah Kuala Kangsar. Untuk makluman semua, seperti kita sudah sedia maklum, peranan dan fungsi rela kita berdasarkan kepada apa yang digariskan di dalam MKN 20, iaitu apa yang digariskan di dalam MKN 20 iaitu kita membantu agensi-agensi yang terlibat di pusat-pusat pemindahan. Dan apa yang digariskan dalam MKN 20 ialah penugasan rela ni lebih bertumpu kepada zon hijau iaitu di pusat pemindahan. Antara peranannya adalah yang pertama sekali menyediakan
tempat-tempat penginapan untuk masa-masa banjir di sekolah. Yang seterusnya membantu pihak JKM dalam menyediakan makanan dan juga mengagihkan bahan makanan, pakaian dan juga keperluan-keperluan lain kepada masa-masa banjir dan juga petugas. Seterusnya selain daripada itu, rela juga turut terlibat dalam membuat kawalan keselamatan di kawasan-kawasan kediaman yang telah ditinggalkan. Kita khawatir berlaku kecurian akibat daripada mangsa-mangsa dipindahkan ke pusat penempatan. Jadi kita membantu pihak polis untuk membuat rondaan keselamatan di kawasan-kawasan kampung yang telah ditinggalkan masa-masa banjir. Okey, terima kasih. Dan untuk pusat pemindahan sini saja untuk daerah Kuala Kangsar ni je, berapa ramai petugas yang dikerah untuk menjalankan tugas ni? Okey, anggota rela yang bertugas pada satu masa di daerah Kuala Kangsar dalam 45 orang, di mana pada masa ini kita ada 14 buah pusat pemindahan yang sedang aktif. Saya telah arahkan setiap pusat pemindahan sekurang-kurangnya ada 2 anggota bertugas dari segi membantu di pusat pemindahan. Dan di SK Sayong ni saja ini saya telah deploy anggota rela seramai 15 anggota untuk membantu di sini. Okey Tuan, sempena lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, mungkin ada persiapan daripada rela sendiri untuk untuk lawatan tersebut. Okey Ain, persiapan yang dilaksanakan oleh pihak rela adalah saya telah deploykan 15 orang anggota di tempat-tempat yang akan menjadi kunjungan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita akan buat clearance di laluan-laluan yang digunakan untuk memastikan untuk membuat kawalan keselamatan bagi memastikan laluan yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat PM untuk mengunjungi masa-masa banjir ini tidak berlaku kesesakan dan sebagainya. Terima kasih Tuan. Okay, terima kasih. Itu saja, dan sementara itu berita baru yang turut kami terima berhubung dengan lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Difahamkan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak akan ke Perak yang sepatutnya dijadualkan pada pagi ini ditangguhkan ke sebelah tengah hari disebabkan oleh faktor cuaca, dan difahamkan Datuk Seri Najib akan berlepas dari lapangan terbang Subang pada pukul 11 pagi dan akan mendarat di lapangan terbang Sultan Azlan Shah pada pukul 11.30 pagi. Dan saya rasa setakat ini saja laporan daripada saya, Nur Ain, daripada SK Sayong. Kembali semula kepada rakan penyampai Miza di Angkasa Puri. Silakan.